Lelaki itu pun berkata, lalu Mu'adz pun menangis sehingga aku menyangka dia tidak akan berhenti menangis. Kemudian dia pun diam. Mu'adz bin Jabal ni sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantarkan dia ke Yaman untuk menyeru orang Yaman masuk Islam. Dan beliau ini juga adalah seorang ulama fikih yang dalam ilmunya. Dan dia juga adalah seorang sahabat yang Nabi sangat sayang kepada dia. Pernah Nabi satu masa Nabi menunggang unta membonceng belakangnya Mu'adz. Nabi kata, ya Mu'adz, kau adalah sangat aku sayangi. Jadi begitulah Mu'adz bin Jabal. Maqam dia tuan ada di Damaskus. Ya, kalau dia pergi pergilah ziarah tempat-tempat ulama-ulama kita, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sahabat ini minta Mu'adz ceritakanlah satu hadis yang kau pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Hadis Nabi ni banyak, tapi sekarang Mu'adz ni nak ceritakan satu hadis yang begitu besar sekali sehingga sebelum dia cerita tu dia menangis. Kenapa dia menangis? Takut diri dia sendiri pun tak dapat amal. Takut diri sendiri pun terjerat dengan apa yang akan dia bicarakan. Tapi pasal ini satu hadis yang menjadi amanah sahabat-sahabat pun sampaikan, dia sampaikan juga. Apa hadisnya? Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Mu'adz, aku menjawab, labbaika bi abi wa ummi anta. Di bahasa Arab ni, labbaik itu maknanya aku menjawab panggilan kau. Kita kalau dah jatuh niat haji atau umrah, kita kata labbaik Allahumma labbaik ya Allah, aku menjawab panggilan kau. Jadi bila Nabi kata ya Mu'adz, dia pun jawab labbaik. Labbaik tu aku menjawab panggilanmu ya Rasulullah. Tapi sahabat-sahabat ni, dia tak cukup dengan labbaik, dia tambah lagi. Apa dia tambah? Bi abi wa ummi anta. Demi ayahku dan ibuku menjadi gadaian kepadamu ya Rasulullah. Maknanya di sini dia menjawab, ya Rasulullah, aku menjawab panggilanmu walaupun ibu ayahku sanggup digadaikan, dikorbankan karena engkau ya Rasulullah. Ini sahabat dia punya ta'zim, memuliakan Nabi luar biasa. Sebab mereka lihat Nabi sendiri, mereka nampak wahyu itu turun, mereka tahu bagaimana kebesaran keagungan Nabi. Maaflah tuan-tuan ya, kita akhir zaman ni kadang-kadang orang tak kisah pun Nabi. Apa Nabi? Dia postman aja, dia hantar agama aja. Allah, ada hormat langsung. Tengok sahabat-sahabat langsung hormat, bukan saya jawab ya Rasulullah. Dia bahkan jawab labbaik ya Rasulullah bi abi wa ummi. Demi ibu ayah kalau jadi korban pun tak apa kerana engkau ya Rasulullah. Begitulah sahabat-sahabat menjawab panggilan Nabi SAW. Baginda Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya aku mau memberitahumu suatu hadis yang mana jika engkau memeliharanya, nescaya dia memberi manfaat kepadamu, dan jika engkau sia-siakannya dan tidak memeliharanya, nescaya terputuslah hujahmu di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat. Hadis-hadis Nabi SAW walaupun pada zahirnya ditujukan kepada sahabat-sahabat yang Nabi berbicara, tapi Nabi telah bersabda lebih awal lagi, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada walaupun satu ayat. Jadi maknanya walaupun hadis Nabi ini untuk Mu'adz, untuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tapi sebenarnya ialah untuk umat seluruhnya. Jadi perkataan Nabi, aku beritahu satu hadis, jaga baik-baik. Mana jaga ni, ikut apa yang dia dalam hadis ni. Jangan kau langgar dia, jangan kau leka dan jangan kau lupa daripada dia. Kalau kau lupa, besok ke akhirat tak ada lagi kau nak berjualan jalan dari Allah. Tak ada lagi kau nak buat alasan-alasan dan excuse di hadapan Allah. Jadi kalau itu pesanan Nabi kepada Mu'adz, itulah juga pesanan kepada kita, tuan-tuan. Apa pesanan Nabi itu? Wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan 7 malaikat sebelum menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kemudian Allah menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Jadi malaikat yang 7 ni jadi dulu sebelum langit bumi. Dan Allah menjadikan untuk setiap satu daripada 7 petala langit malaikat penunggu pintu langit itu.
Jadi maknanya di sini Allah jadikan 7 malaikatnya dulu. Sebelum langit dan bumi dijadikan. Bila dah jadi langit bumi, setiap satu malaikat dia jadi pengawal, security, penjaga di setiap pintu langit. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengagungkan dengan kebesarannya, mengagungkan maknanya meletakkan kehebatan dan kebesaran kepada malaikat-malaikat yang jaga di pintu-pintu langit. Karena malaikat ini punya kerja besar, hebat, berhati-hati. Jangan sampai nanti kamu terkena sebelah atau dilempar balik amalan kepada muka kamu. Beliau bilang, malaikat yang menjaga amalan hamba Allah Ta'ala naik daripada pagi hingga menjelang petang. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan-puan, semua kita ada malaikat yang mencatatkan yang baik dan yang jahat. Kita panggil Raqib dan Atid. Ini 2 malaikat ini digelarkan dia juga malaikat hafazah. Hafazah itu maknanya penjaga. Sebab dia jaga kita. Jadi dia ada 2 shift. Shift lepas subuh sama shift lepas asar. Lepas subuh malaikat ni dia turun, dia tulis apa amalan kita daripada lepas subuh sampai lepas asar, dia naik balik. Dia naik. 2 malaikat lain pula turun, jaga pula kita daripada lepas asar sampailah subuh. Begitulah dia berterusan bergila-ganti antara subuh dengan asar. Jadi malaikat yang jaga amalan hamba Allah ni daripada subuh sampai asar ni, dia bawa naiklah amalan ini. Ia memberi cahaya seperti nur matahari. Masya Allah. Amalan hamba Allah ni bercahaya macam matahari. Hingga sampai ke langit yang pertama. Dengan membawa amalan itu yang telah disucikan dan diperbanyakkan. Maknanya di sini malaikat pun kata, wah, amalan orang ni banyak lah. Wah, amalan orang ni bagus, bersih. Nampak tuan-tuan? Sampai langit yang pertama. Malaikat yang menjaga pintu langit pertama itu berkata kepada malaikat yang menjaga amalan itu, ukurkan amalan itu ke muka Tuhannya. Aku, malaikat yang menjaga amalan mengumpat manusia. Tuhanku menyuruhku, jangan membiarkan sesiapa yang mengumpat orang melintasiku untuk pergi kepada selainku. Na'udzubillah. Nampak tuan-tuan? Amalan itu banyak, bercahaya. Malaikat yang bawa tu kata bagus. Bagus betul. Sembahyang dia rukun cukup, syarat cukup, haji dia cukup, puasa semua komplit. Ada apa yang cacat? Tapi ada kurang satu. Apa dia? Dia mengumpat orang. Masya Allah. Tak, mengumpat ni tak ada kena mengenai sembahyang, tak ada kena mengenai haji. Tapi pasal mengumpat itu satu dosa besar, semua amalan yang lain yang baik-baik semua ditolak balik, dicampak ke muka Tuhan dia. Waliyahzubillah min zalik. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan ya, kita ambil iktibar lah. Ya, bagaimana beratnya dosa mengumpat. Jadi kalau orang tu Masya Allah sembahyang tahajud lekuk-lekuk dari puasa tiap-tiap hari sedekah, Masya Allah murah rezeki dia, tapi lidah dia tak boleh jaga, suka cerita hal keburukan orang. Orang macam ini amalan dia tak lepas, tanya pertama tak lepas. Jadi kalau macam tu, apalah kita sebab kerja bodoh tuan-tuan. Tak pernah ibadat, kemudian pahala amalan kita semua ditolak pasal cerita hal orang. Susah cerita hal orang. Ada ustaz yang kita cerita ni betul ustaz, walau betul sekalipun. Pernah satu masa Nabi SAW cerita satu golongan sahabat yang sedang cerita keburukan saudara dia. Nabi pun kata jangan mengumpat. Mereka kata ya Rasulullah, tapi cakap ni cerita betul. Nabi kata kalau betul itulah mengumpat. Kalau tak betul itu fitnah. Dua-dua tak boleh. Jadi kalau betul pun, tapi kalau mencerita keburukan orang itu mengumpat. Arti mengumpat ni mencerita keburukan saudara kita di belakangnya. Kalau dia dengar pasti dia takkan suka. Itu namanya mengumpat. Satu masa Siti Aisyah radhiyallahu anha melihat satu orang lelaki datang. Badan dia rendah. Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, orang tu pendek ya. Pendek saja. Nabi kata, Aisyah, muntahkan balik apa yang ada dalam mulut kau.
betul daging. Kenapa betul daging? Sebab Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayatnya, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah orang yang mengumpat itu suka nak makan daging saudara dia yang sudah mati? Pasti mereka tak akan suka. Jadi maknanya orang mengumpat sama macam makan daging saudara yang sudah mati. Itu keluar betul daging. Jadi gambarkan tuan-tuan, walaupun memang orang tu pendek, apa kita cakap dia pendek? Kalau kita cakap dia pendek, dia dengar, marah tak? Marah lah, dia tu menghina aku, ada kata aku pendek. Boleh sempat. Tapi kalau lelaki dia tidak marah, kenapa tidak marah? Sebab memang itulah satu cara untuk kita mengenal dia. Saya kata dalam kampung kita ni ada Pak Mat. Ada dua Pak Mat. Satu panjang, satu pendek. Pak Mat mana? Pak Mat pendek. Oh, Pak Mat pendek. Orang pun panggil dia Pak Mat pendek. Dia pun tak marah. Pasal memang dah gelaran dia macam apa, tak apalah tu. Tapi jangan. Kita tak kenal dia. Kita kata dia itu pendek. Mengumpat walaupun dia tak tahu. Itu dah tidak mengumpat. Jadi awal tuan-tuan dia, kalau kita nak bercakap apa pun, kalaulah kira kita perlu cakap, kita fikir, aku cakap ni, kalau dia dengar menyakit hati dia tak? Kalau menyakit hati dia, jangan cakap. Ni kalau kita cakap ni tuan-tuan, sedap. Kata apa sedap? Cerita hal orang, sedap je. Lebih-lebih lagi kalau orang tu popular pula, bintang filem lah, atau selebriti lah, atau kita kata guru agama lah, masyarakat. Betul ustaz tu, dia ada buat ini, dia ke? Tambah lagi minyak, tambah gasolin lagi, apa lagi? Boleh, jangan. Kita ni kalau tidak cakap hal orang, ingatlah hadis ni. Sia-sia malam. Semua ditolak. Langit sama dah tak tempat. Walhamdulillah menjadi. Ini mengumpat di tuan-tuan berkata Imam Ghazali dalam bab yang telah kita belajar dulu. Bukan hanya mengumpat dengan lidah. Mengumpat dengan hati pun mengumpat juga. Kalau kita lihat satu orang tu, hati kita berkata-kata yang tak baik terhadap dia. Kalau lah dibongkar hati kita dan dia pun tahu, sudah pasti dia akan marah. Itu pun mengumpat juga. Jadi bukan mengumpat hanya dengan lidah. Dengan hati kita berkata yang tak baik pun mengumpat. Kalau kita marah orang, kita marah di belakang dia. Kalau dia dengar sudah tentu dia tak akan suka. Maka itu pun mengumpat. Sebab kita mencerita keburukan dia. Jadi kadang-kadang kita ingat mengumpat hanya kita duduk berbual. Tidak. Kadang-kadang kita kat jalan raya pun, maaf tuan-tuan. Kita yang driving. Kereta depan tu masuk tu, bodoh yang tak nampak ke? Kita tak tahu kenapa dia masuk. Mungkin dia emergency, mungkin dia tengah fikiran dia melayang ke apa, dia terkejut dia tersedar pada tertidur dia sedikit. Kita tak tahu apa sebabnya. Tapi kita dah kata dia, bodoh yang tak tengok ke? Celaka yang, itu yang kira mengumpat tu. Padahal kita tak perasan untuk mengumpat. Padahal kita ingat tu, itu kita punya hak untuk marah. Itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena selalu kata baik. Driving ke orang tua pun biarlah. Mungkin dia nak cepat, isteri dia nak beranak agaknya. Mungkin dia cepat, dia dah lambat meeting agaknya, time ini habis. Kita biarkanlah yang baik-baik, bagi excuse lah. Jangan kita keluarkan kata-kata yang tak baik. Ni depan ni slow ni. Padannya orang perempuan bawa, orang perempuan ni slow lah. Geram masih kan. Mungkin dia precaution lebih, orang lelaki precaution tak ada. Jadi kita kalau biarlah. Itu bahagian dia, secara dia macam tu, apa nak buat? Nasib kita lah, nak potong-potong lah, tapi jangan kita mengata. Itulah tuan-tuan ya, Islam yang halus tuan-tuan. Dia menjaga hati kita. Jangan kita mengata, walau hati pun terhadap orang, walaupun dengan perkataan kita marah kepadanya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, berkata lagi Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Nabi SAW bersabda lagi, malaikat yang menjaga amalan hamba Allah itu membawa satu daripada amalan soleh seorang hamba yang disucikan oleh malaikat dan diperbanyakkannya hingga sampai ke pintu langit yang kedua. Ini bagus ni. Orang ini tidak ada mengumpat. Lalu malaikat yang menjaga pintu langit kedua itu pun berkata pada malaikat yang membawa amalan itu, berhenti dan pukulkan amalan itu ke muka tuannya. Sesungguhnya dengan amalan itu ia bertujuan mendapatkan kemegahan dunia. Tuhanku menyuruhku jangan membiarkan amalannya melintasi di hadapanku untuk pergi kepada selainku.
Sesungguhnya ia seorang yang bermegah-megah kepada manusia di majlis-majlis mereka. Ini tuan-tuan, amalan yang dijadikan sebab untuk ditahan semua amalan-amalan yang lain. Apa dia? Iaitu sifat orang yang suka bermegah-megah dengan keduniaannya dalam majlis-majlis orang ramai. Jadi kita ni kalau bercakap dengan kawan-kawan, jangan kita nak show off. Jangan kita nak megah. Oh, anak saya dia belajar London tau. Oh, anak saya tu dia punya hantaran kahwin tu 10,000 lah. Apa yang tanya? Orang tak tanya. Tapi kalau dia nak menyebutkan rasa syukur, ya, melahirkan rasa syukur, alhamdulillah, susah-susah dapat hantar anak saya Belanda belajar medical, alhamdulillah syukur. Tak apa melahirkan kesyukuran, tapi tak mudah juga kita nak meletakkan niat macam tu. Silap-silap hati kita terasa juga. Wah, orang semua tengok aku hebat lah, anak aku belajar ke luar negeri. Tak boleh. Walaupun belajar agama. Wah, anak saya belajar Azhar lah. Apa nak belajar Azhar, belajar agama. Tapi dengan kita bercakap tu, kita rasa proud, rasa megah dengan kita punya anak yang belajar di luar negeri. Itu pun termasuk dari amalan bermegah-megah dengan keduniaannya. Yang menjadikan amalan dia yang lain semua ditahan di langit yang kedua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita low profile lah. Tak payah kita nak tunjuk-tunjuk kelebihan daripada diri kita. Lain kalau orang tanya, mana anak awak ni tak nampak lah. Oh, tak ada. Oh, dia pergi belajar kat luar negeri. Tak apa lah, orang tanya. Tapi kalau orang tak tanya, tak apalah, tak payah cerita. Melainkan kalau melahirkan rasa kesyukuran. Macam tu juga kita balik haji. Oh, saya kau dapat pucuk ajar awak 7 kali lah. Apa yang tanya awak pucuk berapa kali? Tapi dia rasa proud dan megah. Ustaz, ni kita dapat pucuk pun nikmat, alhamdulillah. Allah bagi kita dapat pucuk. Orang tanya, awak dapat pucuk ajar aswad ke? Adalah, alhamdulillah. Macam tu sudah. Jangan kita nak megah kita berapa banyak kali kita pucuk, berapa kali kita buat umrah, berapa kali kita tawaf. Tak payah. Sebabnya kita buat tu semua kerana Allah. Dan kalau kita buat kerana Allah, tak apa kita nak cinta pada orang. Ini semua termasuk pada bermegah-megah. Termasuklah megah kita dengan gaji kita, masuklah megah kita dengan harta kita, masuklah megah kita dengan kita punya degree kita, dengan anak-anak penak kita. Inilah yang Allah Ta'ala mengatakan, takafaruna bainakum fil amwali wal aulad. Bermegah-megah dengan anak dan harta benda. Itu salah. Orang yang bermegah-megah ni, sampai langit kedua saja amalan dia. Itu pun kalau dia tak mengumpat. Kalau mengumpat, langit pertama pun tak kena tendang lah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dia Allah, minta Allah jauhkanlah kita dia bersifat-sifat bermegah-megah. Dan yang ketiga seterusnya, Nabi SAW bersabda, malaikat yang menjaga amalan hamba Allah itu naik dengan amalan itu hilang gemilang cahayanya. Hasil daripada mengeluarkan sedekah, berpuasa dan mengerjakan solat yang telah mengkagumkan malaikat penjaga amalan itu. Allah berkenaan dengan amalan itu ke langit yang ketiga. Bagus dia, tak ada mengumpat, tak ada megah. Dan malaikat yang diwakilkan menjaga pintu langit ketiga pun berkata, berhenti, pukulkan amalan itu ke muka tuannya. Akulah malaikat takabur. Tuhanku telah menyuruhku agar jangan membiarkan amalannya melintasiku untuk pergi kepada selainku. Sesungguhnya dia telah bertakabur kepada manusia di dalam majlis-majlis mereka. Inilah dia tuan-tuan. Sifat takabur ini akan menjadi sebab amalan kita ditahan di langit yang ketiga. Jadi takabur tu membesarkan diri. Megah tu kita rasa bangga dengan apa yang ada pada kita. Tapi takabur jadi sombong. Takabur ni sombong ni perkataan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kalau seorang yang ahli ibadat, dia rasa takabur, dia rasa dia lebih baik daripada orang yang tak kuat ibadat. Itu dah takabur tu. Kalau orang Islam, dia rasa lebih baik dia daripada orang yang kafir. Itu dah takabur tu. Kalau rasa seorang itu rasa diri dia lebih baik daripada haiwan, itu sudah takabur. Jadi maknanya di sini, dengan siapa pun, jangan
Jangan kita rasa kita lebih baik, kita lebih hebat, sombong kita, megah kita dengan apa yang ada pada kita. Jangan. Apa ustaz kata orang kafir pun kita tak boleh macam tu, dah tentu dia kafir. Yalah, itu kafir dia sekarang. Kalau Allah Ta'ala bagi dia hidayat dan dia memeluk agama Islam, mungkin dia lebih baik pada kita, tak ada siapa tahu. Tengok Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Asalnya dia nak bunuh Nabi SAW. Tapi dah Allah bagi dia hidayat, akhirnya bukan dia kata nak bunuh, dia pula jadi pembela agama. Bahkan dia jadi panglima, bahkan jadi khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Sehingga Nabi bersabda, kalau ada Nabi lepas aku, Umarlah orangnya. Subhanallah. Hebat tak hebat Sayyidina Umar, tuan-tuan. Padahal asalnya dia adalah orang yang nak bunuh Nabi SAW. Lepas tu kita cakap apa-apa. Selagi orang tu belum mati, kita cakap. Kalau dia mati, kalau mati pun kita tak tahu dia mati Islam mati kafir. Habis tak tentu-tentu dia kafir. Yelah, itu pada zahir. Siapa tahu akhir tangannya dia mengucap, kita pun tak tahu. Mana kita tahu. Jadi kita jangan kata apa-apa. Melainkan kalau yang ada betul-betul confirm mati kafir. Mana kita tahu tak mati kafir? Kalau yang dah sebut dalam Quran lah. Kalau ada sebut dalam hadis, macam dalam Quran ada sebut Fir'aun. Kalau dalam Quran ada sebut Abu Lahab, Abu Jahal. Itu memang dah terang-terang dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Neraka celaka lah kedua tangannya si Abu Lahab itu. Itu dah Allah Ta'ala sebut. Bukan kita kata. Tapi kalau yang Allah sebut, kita pun tak tahu. Jangan kita kata siapa-siapa. Kita doakan mudah-mudahan Allah bagi dia hidayat, dia masuk Islam, dia jadi orang lebih baik, tak boleh bila agama kita Islam. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Jadi sini maknanya orang yang takabur, yang besar diri, amalan dia tertangkut di langit yang ketiga, waliyadzubillah min zalik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang menjaga amalan hamba Allah itu naik membawa amalan hamba Allah itu. Dan amalan itu berseri-seri seperti bintang-bintang besar di langit. Diiringi gema biji tasbih, solat, haji dan umrah. Sehingga ke langit yang keempat. Lalu malaikat yang diwakilkan menjaga pintu langit yang keempat pun berkata kepada malaikat yang membawa amalan hamba Allah itu, berhenti dan pukulkan amalan itu ke muka tuannya, ke perutnya dan belakang badannya. Akulah malaikat ujuk. Tuhanku telah menyuruhku supaya jangan membiarkan amalannya melintasiku untuk pergi kepada selainku. Apabila dia telah beramal, terdapat ujuk di dalam amalannya itu. Alhamdulillah. Jadi orang ini tuan-tuan, Masya Allah, mengumpat tak ada, megah tak ada, takabur tak ada, tapi ada ujuk. Ujuk ni maknanya hairan. Hairan dia, yang dia boleh buat sesuatu yang orang tak boleh buat. Heran dia, kalau aku di pukul 3 tak boleh selalu masa lagi, mesti nak bangun tahajud. Orang lain susah, kalau aku heran, pelik lah. Dia rasa diri dia hebat. Aku kalau Senin habis, mesti nak puasa, tak boleh kalau tak puasa, tak sedap lah. Jadi dia heran, orang lain susah nak puasa Senin Khamis, yang dia boleh senang puasa Senin Khamis. Aku kalau tengok miskin tak sampai hati lah. Paling-paling kurang pun $10 pun sedekah. Ada sedekah 5 sen, 10 sen, macam mana dia orang? Ada heran dia boleh buat, orang lain tak boleh buat. Inilah tuan-tuan dan puan-puan berlaku kepada Iblis la'natullah alaih. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada semua penduduk langit supaya sujud kepada Adam alaihissalam, Iblis tak mau sujud. Allah Ta'ala tanya pada Iblis, Iblis, Ma mana'aka in amartuka an tasjuda. Apakah yang mendegah engkau daripada sujud ketika aku perintah padamu? Jawabnya Iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik pada Adam. Aku kau jadikan dari tanah. Aku kau jadikan daripada api. Sedang Adam kau jadikan daripada tanah. Jadi dia rasa ujub kebaikan dia, kelebihan diri dia. Jadi kalau ini ada juga pada diri kita, kita alhamdulillah Allah bagi rezeki, kita heran.
Aku je rezeki susah payah, orang ni malas, rezeki pun susah, kita tak pinjam saja. Dia rasa diri dia hebat. Kalau dia cantik, dia rasa diri dia cantik. Orang pun suka, orang tak macam aku jaga suka aku. Hantar facial setiap bulan, hantar facial pergi spa. Maaf tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau ini ada perasaan kita, maka rosaklah. Dan langit keempat, ditahan amalan kita. Padahal, yang amalan itu betul dah. Bayang, puasa, zikir, haji, umrah, semua dah betul dah, komplit dah. Tapi dia ada ujuk pada diri dia. Ada amalan yang lain, mungkin amalan dunia. Mungkin pada amalan yang lain-lainnya, apa yang Allah beri kelebihan pada dia. Tapi oleh kerana ujuk itu, semua amalan lain ditahan di langit keempat. Walhamdulillah. Jadi maknanya di sini tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala bila nak menerima amalan seorang hamba ni, dia nak 100% bersih. Bukan hanya kata tidak riak, bukan hanya kata tak mengumpat, bukan hanya tidak takabur, ujuk pun tidak, Mekah pun tidak, riak pun tidak, dan semuanya tidak. Hanya bersih, tulis 100% kerana Allah. Allah dan Tuhan, mana kita yang mampu buat macam tu? Sebab itulah di sini kita setiap apa amalan kita pun, jangan kita rasa kita dah komplit. Aku dah sembahyang, aku dah haji, aku dah ibadat. Jangan. Kerana kita tak tahu apa kecacatan yang ada dalam amalan-amalan itu. Pada zahir mungkin kita tak nampak. Hakikatnya Allah yang lebih mustahil. Jadi itulah dia tuan-tuan. Langit yang keempat, menahan perasaan ujub daripada amalan-amalan yang menembusinya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat penjaga amalan manusia itu naik lagi dengan membawa amalan itu hingga tiba ke langit yang kelima. Seolah-olah mengarah mempelai menuju kepada suaminya. Wah, macam pengantin lah. Wah, semua malaikat suka ni. Sebab dia tak ada ujung, tak ada takabur, tak ada megah. Malaikat yang diwakilkan menjaga pintu langit kelima itu pun berkata kepada malaikat yang membawa amalan manusia itu, berhenti dan pukulkan amalan itu ke muka tuannya dan pikulkannya ke atas bahunya. Akulah malaikat hasad dengki. Sesungguhnya orang yang berhasad dengki ini telah menghasad dengki manusia yang belajar ilmu dan beramal seperti amalannya. Setiap orang yang mengambil kelebihan daripada ibadat, dia hasad dan didengkinya serta dituduh dengan perkara-perkara yang tidak baik. Tuhan pun telah menyeruku supaya jangan membiarkan amalannya melintasiku untuk pergi kepada selainku. Ini dia tuan-tuan, hasad dengki. Apa arti hasad dengki ni? Hasad tu maknanya kita rasa tak senang dengan sesuatu nikmat yang ada pada seseorang yang lain dan bercita-cita kalau nikmat yang ada pada orang lain pun hilang dan terhapus. Itu mana hasad. Jadi kalau kira kita duduk berjiran, rumah sebelah kita dah tukar set baru, dah tukar cushion baru, hati kita tak senang. Bang, semua dah tukar, semua dah set baru lah. Ada yang kenapa kau? Alah dah tukar. Laki dia baru naik pangkat dapat bonus, aku ada. Ada dia lah. Kita tengok orang dapat, syukur, alhamdulillah. Jiran kita dapat upgrade hidup dia, hidup lebih senang mewah. Tak apa, itu rezeki dia. Jangan kita rasa tak senang hati, susah hati, jangan. Patut kita gembira. Kawan kita dapat naik pangkat, alhamdulillah. Dapat kawan kita naik pangkat. Dapat pula tengok ada orang lain bawa ketemu sini, alhamdulillah. Ini dia bukan kereta dia driver je. Dia tuduh driver. Padahal kereta orang tu apa salah? Kalau betul kereta orang tu, apalah. Orang Islam tak ada kaya. Kalau kaya, bukan orang Islam, orang kafir. Orang Islam kaya, tak apa. Orang Islam kaya, dia keluar zakat, dia dapat tolong orang yang susah, dapat pergi haji lagi, bagus. Orang kafir, dia kaya, dia main judi, dia buat perkara yang tak baik. Dia orang Islam kaya, tak apa. Dia tengok orang Islam, alhamdulillah, itu masjid, alhamdulillah rezeki dia makmur. Tengok pula dia tambah rumah, alhamdulillah rezeki makmur. Tengok dia tambah bini, alhamdulillah rezeki dia makmur. Dah tengok, tambah bini tu lain kita. Jadi macam itulah dia. Pokoknya di sini, jangan kita rasa susah hati. Sebab tu siapa bahasa Arab mengatakan, al-hasud la yasud. Orang yang hasad, dia tak senang, dia tak gembira. Walaupun di rumah bangun, kenapa?
Pasal tengok orang lebih pada dia, susah hati dia. Tengok orang lebih senang, susah hati dia. Tengok orang pacar lebih, susah hati. Tengok perempuan lebih cantik pada dia, susah hati. Ada susah hati, dia. Lama-lama mati. Itulah dia orang yang hasad. Rugi tuan-tuan. Jadi orang yang hasad ni sebenarnya, dia bukan marah pada orang, dia marah kepada Allah. Allah kata, ya Allah, kenapa kau bagi orang tu kelebihan? Kenapa kau bagi orang tu rezeki lebih? Allah dia tak setuju dengan kurniaan Allah. Jadi dia bukan musuh orang, dia musuh kepada Allah. Jadi kalau orang yang musuh Allah, dia boleh menang tak? Tak boleh menang. Jadi begitulah ruginya orang yang hasad. Sebab dalam hadis yang lain Nabi berkata, iyyakum wal hasad, fainal hasada ya'kulu hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Awas kamu dari sifat hasad, kerana hasad itu memakan pahala-pahala seperti api yang memakan kayu yang kering. Habis semua pahala-pahala dia. Alhamdulillah. Jadi begitulah dia langit kelima akan menahan amalan orang yang hasad. Dan lagi sambung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk langit yang ke-6 dan ke-7 wallahu a'lam. Kita berhenti pada langit yang ke-6 ya. Jadi bila kita dengar hadis-hadis ni, sebenarnya bukan kita rasa orang tu, orang itu kena dia. Bukan. Tapi sebenarnya kita rasa diri kita ni, kita lah yang salah ni, kita yang buat macam ini. Jadi barulah dapat jadi obat. Kalau kita rasa orang lain yang kena, kita tak kena, tak jadi obat lah. Sebab dia tak balik pada kita. Jadi kita rasakan, Astagfirullahaladzim, ya Allah, inilah sifat aku yang buruk yang tak boleh Allah, maafkan. Tak pada Allah. Supaya lepaskan kita daripada kejahatan-kejahatan yang telah kita dengarkan tadi. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, hari ini adalah hari 9 Muharram. Dan 9 Muharram ini, ia adalah salah satu hari yang sangat dianjurkan untuk berpuasa. Karena puasa di dalam bulan Muharram yang sunat ialah puasa Ashura. Ashura itu hari yang ke-10. Dan besok adalah hari Ashura. Ya, besok adalah hari yang ke-10. Jadi pada hari yang ke-10 ini, sunat kita berpuasa. Tetapi sunat diiringkan dia dengan hari sebelumnya dan hari sesudahnya. Jadi hari sebelumnya kita puasa iaitu hari yang ke-9 hari ini. Dan hari sesudahnya iaitu besok hari 10, hari 11 pula hari Khamis. Kita sunat puasakan dia. Tapi kalau tak dapat puasa hari ini, puasalah besok dan lusa, 10 dan 11. Kalau tak dapat juga puasa pada hari 11, sekurang-kurangnya puasalah pada hari ke-10. Hari ke-10 ni namanya hari Ashura. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah Munawwarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahudi berpuasa hari 10 Muharram. Nabi bertanya, kenapa kamu puasa hari 10 Muharram ini? Mereka menjawab, inilah hari kemenangan Musa atas Fir'aun. Hari ini, besoklah 10 hari itu, 10 Muharram, Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun di tengah-tengah Laut Merah, dan Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel sampai ke tebing yang satu lagi. Jadi itu hari 10 Muharram. Jadi orang Yahudi menyambut kemenangan Nabi Musa dengan berpuasa. Maka Nabi SAW bersabda, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kami orang Islam lebih berhak daripada kamu untuk menyambut kemenangan Musa. Kenapa? Sebab apa yang Nabi Musa bawa, kamu telah menyeleweng wahai orang Yahudi. Tapi apa Nabi Musa bawa, itulah juga yang dibawa oleh Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, Nabi perintahkan kepada umat Islam suruh berpuasa Ashura. Jadi puasa Ashura ni adalah wajib sebelum puasa Ramadan. Bila datang perintah puasa Ramadan, maka puasa Ashura jadi sunat pula. Jadi bagus kalau kita dapat puasa esok hari. Dan kelebihan puasa hari Ashura dan puasa hadis ialah mengkafarahkan, menghapuskan semua dosa setahun yang lalu. Jadi kalau kita dah sepanjang tahun yang lepas mungkin ada salah silap kita, Allah ampunkan dengan puasa hari Ashura. Melainkan kalau dosa besar, dia kena taubat nasuha. Dan kalau dosa dengan orang, kena minta ampun dengan orang tu.
Dan kalau ada ambil harta orang, kena pulangkan kepada orang yang kita ambil hartanya. Selain pada itu, semua dosa kita diampunkan Allah. Jadi itu kelebihannya kita puasa hari Ashura. Pada hari Ashura ni banyak kelebihannya. Sebab itulah disunatkan kita memberi makan kepada orang-orang yang berbuka puasa dan juga orang-orang fakir miskin dan anak-anak yatim. Satu kisah seorang perempuan miskin dengan anak-anaknya datang minta sedekah pada hari Ashura di tengah-tengah kota Baghdad kepada seorang peniaga Islam. Peniaga Islam ni halau dia, pergi. Perempuan dia kata, aku nak buka puasa hari ni, tak ada apa nak makan. Pergi kau, jangan kacau. Perempuan ni pergilah ke kedai sebelah orang Yahudi. Orang Yahudi kesian pula perempuan ni. Dia pun sedekah lah untuk buka puasa dan makan untuk anak-anak. Pada malam itu, orang yang peniaga Islam ni bermimpi. Pintu syurga depan dia terbuka. Tiba-tiba ditutup pintu syurga. Tak dengar suara. Pintu syurga ni untuk jauh. Tapi pada hari ini kau telah halau perempuan yang minta sedekah kerana buka puasa pada hari Ashura, maka pintu syurga ini telah ditukarkan kepada jiran kau, orang Yahudi yang memberi sedekah pada perempuan yang minta sedekah itu. Terkejut dia. Yahudi pula dapat. Jadi besok pagi dia tunggu depan kedai pintu Yahudi itu. Yahudi pun datang. Dia pun kata, hei Yahudi, kenapa kau sedekah perempuan malam tu, aku bagi kau double. Nak minta baliklah pahala tu. Yahudi tu kata apa? Apa? Kau ingat nak ambil balik pintu syurga yang kau tengok semalam? Esok dia. Mana kau tahu? Aku pun mimpi yang sama juga. Dan saksikanlah aku mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam dia. Nampak tuan-tuan? Itu kelebihannya kita bersedekah pada hari Ashura, orang fakir miskin. Murahkanlah tangan kita untuk bersedekah. InsyaAllah Allah murahkan rezeki kita. Tak banyak umur kita dan kebaikan dan murahkan rezeki anak cucu kita, ya. Adanya kita lupa besok hari Ashura ni hari mengkabulan doa. Doalah minta Allah selamatkan umat Islam kita di Palestin, ya. Semua kita dah tengok dah macam mana teraniaya umat Islam. Ya, 1001 macam alasan diberi oleh orang Yahudi, tapi tetap kita lihat penindasan kezaliman yang berlaku. Tak ada siapa yang dapat tolong mereka, hanya Allah. Jadi kita doalah, ya. Tahajud, semaya, berdoa minta Allah selamatkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau mengetahui apa yang berlaku pada umat Islam di Gaza, Palestin, ya Allah. Dan tak ada siapa yang dapat membantu mereka, ya Allah. Yang dah malam mereka dalam ketakutan. Anak-anak kecil, kaum wanita dan mereka yang tidak berdaya mati dibunuh dan masih dalam keadaan zalim, ya Allah. Dunia hanya melihat sahaja, ya Allah. Ya Allah, kami hamba yang lemah yang tabib menadah tangan di hadapan-Mu, ya Allah. Mohonlah Kau rahmatkan Islam Palestin. Selamatkanlah mereka daripada kezaliman kaum Yahudi yang telah bermaharaja. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah persingkitan ini daripada berterusan, ya Allah. Hentikanlah peperangan yang sedang berlaku, ya Allah. Ya Allah, mereka yang berminyak salim kepada umat Islam dan agama Islam, Kau sajalah yang menjadi pembela kami. Kau sajalah yang menjadi pelindung kami, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.